KPM. Hai, Assalamualaikum calon-calon SPM semua. Anda sedang menonton siaran Didik TV KPM. Hari ini kita akan memberikan tumpuan kepada mata pelajaran geografi bagi kertas 1. Apa khabar semua? Kak Yuyu percaya adik-adik dan murid-murid semua yang berada di rumah ketika ini sudah menjawab yang terbaik sejak hari pertama SPM lagi. Sebelum kita nak belajar mata pelajaran pada hari ini dan memberikan tips-tips serta panduan yang berguna bagi geografi kertas 1, apa kata kita berkenalan dengan guru hari ini? Ayo! Itu dia, kita berkenalan pun dengan Cikgu Fitri daripada SMK Sulaiman yang mempunyai 19 tahun pengalaman mengajar geografi. Bukan calang-calang orang ya. Cikgu, apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi. Cikgu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu bertolak dari Bentong ataupun bermalam di sini ke bagaimana? Daripada Bentong. Dari Bentong. Sebab jarak dia tidak terlalu jauh, kita santai-santai datang pagi. Itu dia. Okey. Nampak kegigihan cikgu ya demi nak mengajar dan juga menurunkan ilmu kepada calon-calon SPM semua. Jadi cikgu, apa yang akan murid-murid pelajari pada hari ini? Okey, penekanan kita pada hari ini adalah fokus utama kepada geografi kertas 1 untuk SPM. Kita akan cuba mengupas, mengkaji, kita santai-santai untuk mengetahui apakah cara terbaik untuk kita mendapat keputusan yang cemerlang untuk geografi kertas 1. Yang pertamalah kertas 1 kan. Sebelum tu barulah kertas 2. Okey. Selesaikan kertas 1 dulu. Baik, cikgu, saya pun dah lama tinggalkan sekolah. Tertanya-tanya juga, geografi ini bagi SPM, adakah ia satu mata pelajaran teras atau elektif, cikgu? Okey, soalan yang bagus sebenarnya kan. Semua orang mungkin tak tahu. Okey, kita nak bagi tahu untuk mata pelajaran geografi dia adalah elektif. Okey, bukan teras. Elektif. Maksudnya elektif ni adalah pilihan. Murid-murid boleh pilih untuk mengambil mata pelajaran geografi. Dia elektif lah. Okey, elektif. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita sertai kelas Cikgu Fitri pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Yu. Okay, apa khabar semua murid-murid calon-calon SPM terutama bagi tahun 2021 ini. Okey, cikgu harap murid-murid masih bersemangat, kekal bersemangat untuk kita teruskan perjuangan. Terus fokus kepada subjek fokus kepada mata pelajaran geografi. So hari ini cikgu akan fokus kepada mata pelajaran geografi kertas 1. Okey, kod dia 2280 palang 1. Kita tengok pada pecutan geografi dah. Okey, sebelum kita pergi pada pecutan, okey, kita tengok kepada format soalan dahulu. Saya yakinlah murid-murid telah didedahkan dengan format untuk geografi kertas 1. Kita imbas kembali, mungkin ada yang dah terlupa kan. Maklumlah kita mungkin ada memori yang tertinggal, terlupa dan sebagainya. Tak apa, jangan risau. Cikgu yakin murid-murid semua dapat fokus untuk menamatkan perjuangan kita menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Kita tengok format dia. Untuk soalan geografi kertas 1, dia ada 40 soalan. Ingatlah, 40 soalan, di mana 40 soalan ini adalah objektif aneka pilihan, di mana arah soalan dia adalah 532. Apa 532 tu murid-murid? Okey, murid-murid, 532 ni arah soalan. 50% daripada 40 soalan ini adalah aras senang, sederhana, mudahlah, aras mudah. Bermaksud murid-murid tak perlu risau. Okey, jawab dengan tenang, di mana 20 soalan adalah aras mudah, 12 soalan di mana 30% adalah soalan aras sederhana, 8 soalan aras tinggi. Maksud aras tinggi itu tidaklah terlalu susah. Dia hanya memerlukan murid-murid berfikir, mengkaji sebelum memilih jawapan yang tepat. Kita teruskan.
Jawab semua soalan. Jangan tinggal satu pun ya. Anak-anak, murid-murid, calon-calon SPM, jangan tinggal satu pun daripada 40 soalan ni. Kadang-kadang mungkin terlalai, terlupa ataupun mungkin rasa berdebar. Tak apa, tarik nafas dan pastikan 40 soalan ini dijawab kesemuanya. Okey, kita teruskan lagi. Masa, berapa masa yang diperuntukkan untuk menjawab geografi kertas satu ini? 1 jam 15 minit. Gunakanlah masa ini sebaik mungkin. Janganlah 1 jam jawab, 15 minit berbaki itu kita bazirkan. Okey, 15 minit mungkin berbaki 15 minit. Okey, boleh semak semula. Okey, sama ada soalan-soalan yang kategori aras tinggi tadi kita jawab dengan betul dan tepat. Betul dan tepat itu kunci dia. Okey. Anggaran 60-40. Ini anggarannya, saya bagi anggaran 60-40 sukatan mata pelajaran geografi tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang telah murid-murid pelajari selama 2 tahun. 60 tu bermaksud pemberat dia lebih banyak kepada soalan-soalan, topik-topik yang murid-murid telah pelajari semasa tingkatan 4. Okey, yang selebihnya adalah soalan daripada topik-topik yang murid-murid telah pelajari semasa tingkatan 5. Okey, ingat balik kan, apa yang saya belajar kan, apa yang murid-murid belajar masa tingkatan 4 dulu. Okey, dan apa yang telah murid-murid belajar semasa tingkatan 5. So, kedua-dua tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni ada ditanya. Okey, dalam soalan geografi kertas 1. Okey, mungkin kata tak ingatlah banyak sangat. Dia tidak terlalu banyak. Bila kita fokus satu persatu, kita akan dapat imbas kembali apa yang telah kita pelajari. Okey, tiada soalan berkaitan kemahiran geografi. Jangan risau kan. Tingkatan 4 ada belajar kemahiran geografi, tingkatan 5 murid-murid dah belajar kemahiran geografi. Okey, tapi tidak ada soalan kemahiran geografi ditanya dalam soalan kertas 1. Okey, mungkin saya imbas sikit. Okey, untuk murid-murid ingat-ingat, cuba-cuba imbas kembali apa kemahiran geografi ni. Macam contoh saya bagi, ukur jarak dan sebagainya tak ada dalam soalan kemahiran geografi. Okey, dalam kertas 1. Okey, minimum betul 35-40 untuk cemerlang. Ini cadangan. Okey, untuk mendapat cemerlang betul 35 dekat atas. Tetapi saya bagi tetapi jangan risau. Jangan alah kan, kena betul 35, tidak semestinya. Okey, kalau dapat rendah daripada itu, boleh beri penekanan kepada kertas 2. Okey, untuk lulus 20/40 soalan daripada soalan yang dikemukakan tu kena betul lah. Tapi jangan rasa risau. Okey, sebab boleh tebus kembali, boleh kejar markah untuk kertas 2. Tengok topik-topik yang akan murid-murid pelajari ataupun telah murid-murid pelajari. Ini geografi fizikal tingkatan 4. Kita dah belajar tentang pergerakan plat tektonik, pembentukan dan kepentingan batuan, proses dan kesan luluh hawa, proses dan kesan gerakan jisim, pembentukan dan kelestarian sungai, tindakan ombak di pinggir pantai. Ini geografi fizikal untuk geografi tingkatan 4. Untuk geografi tingkatan 4 juga geografi manusia. Fizikal dan manusia, ini manusia. Murid-murid telah belajar tentang taburan penduduk, pertumbuhan penduduk dunia, migrasi penduduk, pertempatan, urbanisasi. Ini topik-topik yang akan ditanyalah untuk geografi tingkatan 4. Ini geografi tingkatan 5, geografi fizikal. Di mana murid-murid calon-calon telah belajar tentang fenomena cuaca dan iklim, cuaca dan iklim serta pengaruhnya, tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar, pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar, dan geografi manusia untuk tingkatan 5. Murid-murid telah belajar sumber tenaga, kesan penerakaan dan pengurusan sumber tenaga, kegiatan ekonomi utama dan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Okey, semua topik-topik ni ada ditanya dalam soalan geografi kita 1. Banyaknya cikgu. Macam mana saya nak ingat? Boleh, jangan risau. Masih ada masa untuk kita kejar dan dapatkan kembali. Kita dah belajar. Kita nak panggil semula, masuk dalam fikiran kita supaya kita boleh menjawab dengan cemerlang untuk SPM
geografi kertas 1 ini. Itu dia. Saya suka betul dengar Cikgu Fitri ni bercakap, selain memberi tips dan panduan, cara beliau bercakap memberi motivasi kepada calon-calon SPM di luar sana. Jadi kita dah tahu format soalan dan kita juga dah tahu topik-topik yang boleh diberi tumpuan. Selepas ini apa lagi yang kita nak belajar agaknya? Calon-calon SPM jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Nasib tak bergerak ke mana-mana. Ramai lagi yang masih berada di hadapan kaca TV masing-masing. Sempat juga ya Kak Yuyu tanya Cikgu Fitri tadi, adakah kertas 1 ini peluang untuk calon-calon SPM mendapatkan markah yang terbaik untuk kertas geografi? Katanya ya, tapi apa kata kita dengar sendiri daripada Tuan Empunya Badan. Silakan Cikgu Fitri. Okey, terima kasih. Kita teruskan dengan apa bentuk soalan. Okey, kita dah tahu dah tadi, kita dah memahami. Okey, kita dah memahami sebelum ini tentang format. Jadi soalan objektif, pilihan satu jawapan dan pilihan lebih satu jawapan. Seperti mana yang Kakak Yuyu cakap tadi kan, senang ke nak dapat markah untuk geografi kita 1 ni? Saya jawab ya. Okey, dengan syarat kena ikut apa kehendak soalan, apakah pilihan jawapan yang perlu murid-murid pilih supaya murid-murid dapat markah yang sebaik mungkin. Okey, kalau kita jawab soalan objektif ni, kalau tak jumpa jawapan, jangan risau sebab dalam soalan dah ada jawapan. Dia ada bagi soalan, dia dah bagi jawapan. Cuma kita pilih mana satu yang kita rasa berkenan di hati dan pastikan apa yang kita berkenan itu adalah betul. Okey, kita tengok contoh soalan tadi kita sebut pilihan satu jawapan dengan pilihan lebih daripada satu jawapan. Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan satu jawapan ataupun lebih daripada satu pilihan jawapan? Ini contoh soalan adalah soalan pilihan satu jawapan. Dia bagi soalan murid-murid kena pilih dari 4 jawapan yang diberikan. Okay, murid-murid kena pilih satu jawapan yang paling betul dan tepat. Biasa orang sebut betul. Tapi sebenarnya betul dan tepat. Betul dan tepat maksudnya itu adalah pilihan yang muktamad. Okay, supaya kita dapat pastikan soalan yang kita jawab itu adalah betul dan mendapat markah. Okey. Untuk makluman, satu soalan satu markah sebab dia ada 40 soalan, 40 markah. Okey. Contoh soalan kat sini, okay, dia menjurus kepada soalan terus. Dia tanya soalan, terus dia pilih jawapan. Biasa ini adalah soalan aras senang. Ni daripada mudah, ya? mudah tadi. 20 soalan daripada 40 soalan itu aras senang. Okey. Dia terus tanya secara teruslah, dia tak ada pusing-pusing, kelok-kelok, belok-belok je kan. Pergi jalan yang lurus, menuju jalan yang lurus. Okay, ada 20 soalan jalan yang lurus. Okay, ciri lapisan mantel dalam struktur bumi, dia tanya terus ya. Kita tak nak kaji jawapan dia, kita nak kaji apakah bentuk soalan dan bagaimana murid-murid calon-calon SPM boleh membuat persediaan untuk soalan kategori ini. Okey. Pertama, murid-murid kena tahu fakta geografi. Tidak ada keajaiban. Okey, kena baca, kena faham, ingat fakta baru boleh jawab. Okey, kalau tak ingat, kita tak pernah dengar perkataan mantel ini, maka kita tak boleh nak jawab lah. Okey, kena kuasai, orang panggil dia punya pengetahuan asas. Okey. Contoh ini, dia dalam struktur bumi, dia tanya pengetahuan asas. Mantel ini dalam struktur bumi. Dia bagi 4 pilihan jawapan. Jawapan tu secara terus kita pilih. Satu pilihan ni kita kena pilih. Okey, lapisan paling luar ni saya bagi contoh lah, ni memang confirm salah lah. Kita dah baca jawapan pertama, kita tahu ia salah, terus kita pangkahkan lah. Tak nak ingat dah. Terus buang dalam kehidupan. Bukan pilihan pun. Bukan pilihan. Suhu melebihi 8,000 darjah Celsius pun kita kena pasti ia sebagai bukan jawapan yang betul. Terdapat arus perolakan, betul kot. Mungkin kita tinggalkan, jangan pangkah. Okey, mungkin kita bagikan right sikit, tanda betul sikit. Ketebalan 20 hingga 50 km, salah. So jawapan yang kita kena pasti daripada 4 pilihan jawapan yang diberikan daripada soalan aras senang ini, jawapan dia adalah C. Okey, itu cara untuk kita memilih jawapan pilihan satu jawapan yang aras senang. Senang je. Cikgu selalu cakap senang. Memang senang. Okey, sebab murid-murid, saya yakin murid-murid di rumah memang telah membuat persediaan yang terbaik. Semestinya soalan yang diberi pasti murid-murid boleh jawab. Okey. Ini contoh yang kedua berkaitan soalan pilihan satu jawapan. Dia tanya terus juga di lapisan manakah terdapat arus perolakan.
Seperti mana yang saya sebut tadi, saya pesan dekat calon-calon yang penuh semangat, penuh azam di rumah itu, okey, lepas manakah terdapat arus perolakan, yang ni kena fahamlah. Arus perolakan, pernah dengar tak pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, cepat lepas ni terus buka buku cari cari balik apakah perkataan arus perolakan ini, diranya tentang lapisan mana. Sudah semestinya kalau kita baca, kita tengok pilihan jawapan, terus kita tengok mantai, kita tak bagi tanda betul, tapi awas. Okay? Jangan pilih A terus tinggalkan B, C dan D. Kita habiskan bacaan kita. Okey, teras luar salah lah. Kerak bumi salah lah. Teras dalam salah lah. Okey, ini terus kita bagi pilihan jawapan kita adalah mantat. Okey, seringkali calon-calon lupa, dia mudah berpuas hati. Tengok jawapan A terus betul, terus bagi jawapannya. Okey, baca sehingga habis. Kerana soalan objektif ini, dia dah beri dah soalan dan dia juga berikan jawapan. Okey, kita hanya ingat apakah jawapan yang sepatutnya dan yang betul dan tepat. Okey, ini contoh yang ketiga, soalan satu pilihan jawapan, proses luluh hawa. Ni penting saya sambil-sambil tu saya tak tulislah dalam saya punya paparan ni. Cuma saya nak ingatkan calon-calon, apa yang saya paparkan ni adalah topik-topik yang seharusnya murid-murid kuasai lah. Proses luluh hawa membentuk gua batu kapur. Kenapa? Apakah proses luluh hawa? Murid-murid pernah dengar tak perkataan luluh hawa? Pasti dengar, telah dipelajari semasa tingkatan 4. Okey, tingkatan 4, gua batu kapur. Pernah tengok kat Malaysia banyak gua batu kapur. Okey, contoh dia batu cave. Okey, adalah gua batu kapur. So kita tengok apakah proses yang membentuk gua batu kapur. Seperti mana ni kita dah bagilah pengkarbonan. Okey, kemar kecut salah, pelepasan tekanan salah, penghaburan garam salah. Jawapan dia adalah pengkarbonan. Penting kat sini, murid-murid di rumah, penting tolong ingat pesan saya. Okey, kalau soalan keluar macam ini, murid-murid tak tahu fakta yang sebenar ataupun tak ingat, okey, murid-murid tak boleh jawab. Tapi jangan risau. Okey, kita kena imbas kembali, cuba ingat apa yang murid-murid pelajari, apa yang guru-guru telah pelajari, apa yang murid-murid boleh dapat di Didik TV. Okey, kita akan ingat. Okey, kita akan ingat, yakin kita akan ingat. Itu contoh soalan yang keempat. Okey, pun sama juga, dia pilihan satu jawapan. Faktor ini mempengaruhi kadar kelahiran. Ini adalah geografi manusia. Tadi kalau gua batu kapur adalah geografi fizikal, yang ini adalah geografi manusia. Ditanya faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi. Kenapa? Okey, kadar kelahiran tinggi di sesebuah negara. Kita tengok maksud kadar kelahiran tinggi, kena faham maksud. Apakah yang maksudkan dengan kadar kelahiran tinggi? Okey, dalam geografi, istilah-istilah geografi penting untuk calon-calon memahami istilah, tahu apa yang dimaksudkan sesuatu perkara, murid-murid akan dapat jawapan. Okey, dia tanya kelahiran tinggi itu bermaksud ramai bayi yang baru lahir. Okey, apa sebab ramai bayi yang baru lahir di sesebuah negara? Adakah sebab jangka hayat penduduk rendah? Tidak. Kalau jangka hayat penduduk rendah, orang umurnya tak panjang. Bagaimana dia boleh melahirkan anak yang ramai? Okey. Kadar pengangguran tinggi. Apa maksud pengangguran tinggi ni? Ramai orang tak kerja. Ramai orang tak kerja. Adakah ramai orang tak kerja menyebabkan berlakunya kelahiran yang tinggi? Orang ramai bayi yang baru lahir? Tidak. So, kita boleh ada setengah fakta. Okey, calon-calon ingat, ada setengah fakta. Dia bukan berkait dengan apa yang kita baca di buku. Dia berkait dengan apa yang dalam berlaku di sekeliling kita, keseharian kita. So, kita boleh dapat jawapan. Tahap pendidikan rendah. Okey, sebab apa tahap pendidikan rendah? Okey, tidak ke sekolah. Kenapa tak ke sekolah? Mungkin negara-negara tertentu, okey, dia tidak pendidikannya mungkin kalau wanita dia hanya bersekolah masa umur 12-13 tahun. Selepas itu apa yang dilakukan? Dia berkahwin. Bila berkahwin, dia akan mampu melahirkan anak yang ramai. Sebab dia tidak meneruskan kerjaya dalam kehidupan dia. Dia menjadi suri rumah dan melahirkan anak yang ramai. Ini pilihan jawapan dia. Perkahwinan lewat sudah semestinya tidak berlaku kadar kelahiran. Sebab lewat untuk
Mendapatkan berkahwin, anak. dapatkan anak. Okey, semua okey. Kak you pun boleh faham kan. Ada situasi yang berlaku di sekeliling kita. Apa yang kita perhatikan, apa yang kita berlaku, situasi yang berlaku di sekeliling kita, apa yang kita perhatikan, itulah yang berlaku. Yang boleh kita gunakan ilmu tersebut dalam menjawab geografi kertas satu. Maksudnya boleh difikir juga logiknya. Yes, logiknya. Ada logiknya di situ, kita boleh gunakan ilmu logik tu. Logik akal ni pun penting juga untuk kita menjawab soalan dengan cara yang terbaik. Okey. Jawapan tadi C lah, Itulah tahap jawapannya. peringkat rendah. Okay. Saya teruskan lagi, trend berkeluarga kecil. Ini pun dia ada kaitan dengan situasi yang berlaku di sekeliling kita. Kenapa trend berkeluarga kecil? Apa maksud trend berkeluarga kecil? Anak tak ramai. Satu family anak 2 orang, anak 3 orang. Jaranglah kita jumpa anak yang 8 orang, 9 orang kan. Kenapa? Trend itu menjadi keutamaan masyarakat bandar. Orang bandar kenapa anak dia tak ramai? Adakah disebabkan oleh politik stabil? Tidak ada kena-mengena politik stabil atau tidak. Taraf kesihatan rendah. Kalau taraf kesihatan rendah di Malaysia, kebanyakan taraf kesihatan kita baik. Okey, taraf kita, ditanya di Malaysia, keluasan rumah terhad sebab di bandar saiz rumah kecil. Okey, bilik mungkin satu rumah ada 2 rumah. Satu rumah ada 2 bilik. Maafkan saya tersalah kan. Okey, walaupun saya tersalah, murid kekal kena bersemangat. Okey, wanita berkerjaya. Tidak. Okey, dekat rumah terhadlah. Okey, wanita berkerjaya tadi berkait rapat dengan kadar kelahiran rendah dengan kadar kelahiran tinggi. Okey, itu adalah contoh-contoh soalan berkaitan dengan soalan pilihan satu jawapan yang duduk di aras senang dengan aras sederhana. Okey. Okey, dia perlukan murid-murid mengetahui maksud ataupun istilah, memahami fakta asas dalam topik-topik yang telah murid-murid pelajari semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Boleh Kalau calon macam keliru antara dua, kalau C atau D contohnya ya Okey. Cikgu, apa yang boleh dilakukan? Tinggalkan soalan itu dulu atau lebih baik fikirkan dan terus jawab soalan itu? Okey, bagus soalan tu. Kak Yu dia punya langkau tu panjang kan. Kita akan tengok. Okey, dalam seterusnya apa yang saya sampaikan akan ada apa jawapan kepada soalan tersebut. Ada tips dia. Ada tips maksudnya dia. kena dengar dan Kena tunggu dengar, lagi. Tunggu lagi. Jangan cepat sangat nak bergerak. Okey. Sebabkan tema hari ni saya bawa satu tema Kak Yu Tema saya santai. Kita santai-santai, kita cuba terokes satu persatu, kita jangan laju-laju, jangan perlahan-lahan, kita sederhana untuk kita memahami supaya murid-murid dapat membuat persediaan. Lepas ni buat catatan, perlukan pen dengan kertas, buat catatan supaya murid-murid tahu, oh yang ini saya kena tahu, oh yang ini saya kena faham, supaya murid-murid dapat menjawab 35 ke atas tadi Untuk mendapat cemerlang. Untuk cemerlang kan. Okey. Ini contoh soalan lebih daripada satu pilihan jawapan. Dia bagi soalan tapi ada 2 atau lebih jawapan yang betul, yang memerlukan murid-murid calon-calon SPM memilih manakah yang sepatutnya mereka pilih betul dan tepat. Ini pilihan lebih daripada satu jawapan. Apa maksud pilihan lebih daripada satu jawapan? Dia bagi pilihan sama ada 4 fakta, mana satu yang 2 daripada 4 itu adalah betul, dan 2 lagi adalah salah. Kadang-kadang ini pun murid-murid dia boleh terkeliru. Yang satu yang dia pilih itu dah betul, yang satu lagi tu dia salah. Disebabkan dia tak baca sampai habis. Dia kena baca sampai habis, kena faham. Sebab itulah masa yang diperuntukkan untuk kertas satu ni adalah 1 jam 15 minit. Okey, kalau kita ambil satu soalan 1 minit, baru 40 minit. Betul. Dia bagi 1 jam 15 minit, 60 minit campur dengan 15 minit. Berapa murid-murid nak dengar? Okey, 60 campur 15, 75 minit masa yang diperuntukkan. Kita tengok soalan, kombinasi soalan yang mempunyai pilihan jawapan lebih daripada satu jawapan. Okey, ditanya soalan dia, benar. Ini kadang-kadang murid-murid calon-calon tak baca habis. Kombinasi mana benar, dia kadang-kadang dia tertukar. Benar tu, benar, salah. Dia ambil yang salah pun boleh menyebabkan calon-calon tak boleh nak jawab. Sebab tu kata, dari segi psikologi, bila kita menjawab soalan objektif, kita kena perlu membuat persediaan dan tenangkan diri supaya kita dapat membaca
soalan dengan baik. Faham soalan dulu. Faham soalan ni. Jangan tergesa-gesa. Macam saya ni santai, mana ada tergesa-gesa kan? Bila tak tergesa-gesa, kita dapat laksanakan kita punya tugasan dengan baik. Okey. Tengok. Hujan asid, fenomena hujan asid cat bangunan luntur. Okey. Kita pasti bila hujan asid akan berlakunya luntur cat pada bangunan. Kita dah pasti jawapan nombor 1 tu betul. Pulau Haba suhu bandar meningkat. Pun kita tahu Pulau Haba ni kan suhu. Okay, suhu bandar meningkat. Kesan rumah hijau berlakunya hujan lebat. Tidak. Jerebuk akan menyebabkan hutan terbakar. Okey. Ini pilihan jawapan dia adalah A. Ada teknik dia. Teknik kita kena saya bagi contoh kita dah pastikan nombor 1 dan nombor 2 itu betul. Maksudnya kita potong terus kita tak potong, kita tanda. Yang 3 ni kita confirm dah salah, kita potong. Lepas tu kita pilih lah A, B, C, D tu mana yang ada nombor 3. Ataupun yang nombor 1 tadi confirm dah kita betul. A, B, C, D tu mana ada nombor 1. Sebab tu cara dia betul lah. Nanti kita akan tengok satu persatu macam mana. So C dengan D tu memang dah confirm salah. Tapi masalah juga bila 1 baca tak tahu betul ke salah, 2 baca tak tahu betul ke salah, 3 pun tak tahu, 4 pun yang tak tahu, jam. Okey, kita tapi jangan berputus asa, ada cara dia. Okey, ini contoh soalan yang kedua, pilihan lebih daripada 1 pilihan jawapan. Okey, mengapakah langkah mewartakan taman negara dan hutan simpan perlu dilaksanakan? Perlu, mengapa? Ditanya mengapa. Okey, 1 memelihara kawasan tarahan. 1 ni betul. So A atau B sahaja yang confirm itu jawapan dia. So kita dah buang lah. Sebenarnya soalan ni nampak dia panjang, tapi inilah soalan yang boleh memberi markah dengan jawapan yang betul kepada calon-calon. Okey. Mengekalkan bekalan oksigen pun 2 dah betul dah. Okey, saya bagi contoh. Saya tak nak bagi contoh soalan-soalan yang ekstrim, yang rasa macam terlalu mencabar kan. Sebab dalam geografi tak ada soalan mencabar sangat. Sebab semua senang. Saya yakin semua orang akan dapat jawapan yang terbaik. Menggalakkan pemberian lesen perpalakan. Kita nak galakkan orang pergi lesen, makinlah teruk ekonomi kita. Okey. Meningkatkan pengeluaran kayu balak. Tidak. So jawapan tadi A lah, sebab kita dah tandakan A. Okey, 1 dan 2. Ini bentuk soalan lah. Pun beri perhatian lah, topik yang saya berikan ini adalah topik-topik yang popular untuk murid-murid beri tumpuan sebagai persediaan menghadapi perasaan SPM Geografi Kertas 1. Itu dia. Jadi ingat apa Cikgu Fitri katakan sebentar tadi. Kena faham kehendak soalan terlebih dahulu, kemudian tenangkan fikiran dan jawab dengan santai berdasarkan bacaan dan pemahaman murid-murid bagi topik-topik geografi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Banyak lagi tips dan panduan untuk calon-calon SPM. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Didik TV Didik TV KPM. Oi, fokus semua. Semua masih berada di depan TV tu Kak Yu tengok. Bagus. Seronok kan kelas Cikgu Fitri? Maksudnya Cikgu Fitri telah memberikan satu tips dan panduan yang sangat berguna. Tapi jangan lupa, apa yang Cikgu Fitri katakan sebentar tadi, kena catat. Apa yang kita nak tahu selepas ini? Dengan kata tentang peta, rajah, foto. Kak Yuyu kurang pasti. Jom kita teruskan bersama dengan Cikgu Fitri. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, calon-calon saya rasa di rumah masih kekal bersemangat. Kita kena bersemangat dalam apa jua yang kita lakukan supaya kita dapat manfaat dan faedah terbaik untuk diri kita dan orang di sekeliling kita. Saya tak nak buang masa, saya teruskan dengan soalan objektif berdasarkan keterangan rajah, peta dan foto. Seperti mana yang murid-murid calon-calon SPM yang telah pelajari sebelum-sebelum ini. Banyak-banyak dah CD belajar dan sebagainya. Okey, kita tengok soalan objektif. Yang ini adalah berdasarkan keterangan. Dia bagi satu keterangan dan barulah diberikan soalan. Kena faham keterangan dulu. Macam kita tengok papan tanda. Kita tengok papan tanda di lebuh raya, kita ikut ayah jalan santai-santai. Lalu lebuh raya kita nampak papan tanda. Kita tengok papan tanda, kita dah faham dah. Begitu juga soalan, kita kena faham dulu apa maklumat yang diberikan. Seperti yang dipaparkan oleh slide sekarang bersama saya ini. Dia paparkan lebuh raya Kuala Lumpur Karak, lebuh raya Pen Borneo adalah dua jenis lebuh, dua
lebuh raya yang wujud di negara kita. Okey, ditanya apakah jenis batu yang banyak digunakan dalam pembinaan kemudahan infrastruktur di atas. Dia ada gabung dengan geografi fizikal dengan geografi manusia. Dia ada gabung pula dua. Apa yang saya kata gabung, lebuh raya Kuala Lumpur Karak, lebuh raya Pembunuh ni kita manusia. Ditanya jenis batu. Batuan apa? Batuan ni belajar masa tingkatan 4. Okey, dalam topik batuan. Okey, geografi fizikal. Ingat balik pernah belajar ke? Pernah. Okey. Alah cikgu tak pernah belajar. Jangan lupa. Itu tandanya anda dah terhilang memori anda di ke belakang. Okey, panggil balik supaya anda boleh jawab soalan yang tanya tentang bab batuan. Fokus kepada bab batuan. Kita ditanya jenis batu yang banyak digunakan dalam pembinaan kemudahan infrastruktur di atas. Saya tak nak fokus sangat kepada topik batuan. Kita tengok soalan berdasarkan maklumat ataupun fakta ataupun panggil stimulus, rangsangan. Dia bagi rangsangan tentang nama lebuh raya. Lepas tu ditanya apakah jenis batu. Ya, ini kalau murid-murid tak baca, tak jawab, alah cikgu, macam mana cikgu, saya tak baca. Masih ada masa untuk baca. Ada dalam buku teks geografi tingkatan 4 dan mana-mana nota yang disediakan oleh guru anda. Okey, pasti saya yakin guru-guru seluruh negara telah menyediakan bahan yang sebaik mungkin untuk anda menghadapi perasaan geografi SPM kertas 1. So, mana jawapan dia? Kalau saya tanya kat you kan, memang tak boleh nak jawab ni. Okey, sebab apa jenis batu yang tu ni adalah fakta. Nak kata soalan ni aras tinggi, kalau murid yang lemah ini dikira aras tinggi lah. Sebab dia kena ingat fakta. Tapi saya yakin murid-murid calon-calon seluruh negara dia dah tahu dah. Okey, apa shal bukanlah granite. Okey, kuarzit dengan batu marmar. Ingatlah batu granit biasa kita kutip untuk main batu seremban. Bila keluar soalan macam ni, oh itu ada main batu seremban ni. Oh, itu adalah batu granit. Batu granit adalah digunakan untuk membuat jalan raya dan membuat lebuh raya. Sebab apa? Sebab dia mempunyai ketahanan yang sangat-sangat kuat. Okey, ini berdasarkan penyataan, stimulus, maklumat, okey, berkaitan apa yang telah murid-murid calon-calon telah pelajari semasa tingkatan 4 dan 5. Okey. Soalan kedua berdasarkan maklumat juga. Okey, berikut adalah faktor yang menggalakkan pertanian di Malaysia. Ditanya bentuk muka bumi beralun dengan tanah elektrik. Dan faktor yang menggalakkan pertanian di Malaysia, bentuk muka bumi beralun, tanah elektrik. Apakah jenis tanaman yang sesuai dengan faktor tersebut? Kena tahu juga bentuk muka bumi beralun. Beralun ni maksudnya tidak tanah tinggi, tidak tanah pamah, dia beralun. Macam kita naik kereta jalan beralun, kita akan melompat-lompat macam tu. Melompat-lompat. Okey, itu tandanya beralun lah. Okey, apakah tanaman yang sesuai? Okey, padi, adakah tanah beralun? Biasa padi kita jumpa tanah yang rata je. Salah lah. Okey. 2, B, nanas. Nanas tak ada orang tanam dekat tanah kawasan berbukit-bukit. Biasanya tanam juga di kawasan tanah yang rata. Okey. Tembakau. Tembakau adalah di kawasan tanaman padi. Tapi tanaman tembakau dah semakin kurang di negara kita. Dan pilihan terakhir adalah kelapa sawit. Okey. Selain daripada kelapa sawit, tanaman lain yang sesuai ditanam dengan bentuk muka bumi beralun, tanah elektrik adalah getah. Mungkin tertanya-tanya, cikgu saya terlupa lah cikgu. Saya terlupa lah cikgu. Tanah elektrik ni macam mana rupa dia? Tanah elektrik tanah yang berwarna merah dan ada berbatu-batu tu. Kalau istilah bahasa orang-orang kampung lah kan, untuk nenek moyang kita panggil tanah tu batu lada kan. Kita berlari-lari tu, kita jatuh tu boleh menyebabkan lutut kita luka dan pedih pada lutut. Sebab tanah tu berwarna merah dan ada batu. Mungkin cerita saya ini mungkin boleh anda imbas kembali di dalam Dewan Periksaan. Waktu itu Cikgu Fitri ada sebut tanah elektrik ni batu merah tu. Tanah apa? Kelapa sawit. Sebab kelapa sawit pun warna merah. Itu cara kita nak ingat fakta. Apa yang kadang-kadang cerita cikgu kita dalam kelas boleh dijadikan sebagai panduan untuk kita cuba mengingat fakta geografi dalam soalan geografi kertas 1. Itu cara kita nak ingatlah. Boleh Okey. Okey. Yang seterusnya adalah ini jawapan dia kelapa sawit. Okey. Soalan berdasarkan rajah. Tadi tentang maklumat. Ni rajah. Raja-raja ini jangan risau. Cikgu rajah macam mana kita boleh bagi fokus
kita boleh fokus rajah, apa-apa rajah yang ada di dalam buku teks. Okey, dan biasa kita lihat guru-guru dah bagi latihan, guru-guru dah bagilah set-set soalan percubaan. Okey, boleh tengok yang ni ditanya tentang rajah-rajah ni adalah berkaitan dengan rajah piramid penduduk yang telah murid-murid pelajari semasa tingkatan 4. Kenapa Cikgu Fitri ni selalu sebut tingkatan 4 lah? Sebab tingkatan 4 tu dah lama dah murid-murid belajar. Sebab apa dah lama, dia akan jadi lupa. Bila lupa, kita kena ingat kembali, kita kena ingat bahawa geografi tingkatan 4 dulu, kita dah belajar topik ni penting. Tengok balik, tulis dekat catatan murid-murid, kena buka balik topik piramid penduduk, berkaitan dengan piramid penduduk, cari-cari balik dalam geografi, buku teks geografi tingkatan 4. Ditanya tentang berikut manakah benar. Ni kunci dia adalah benar tentang rajah di atas. Kadar kematian tinggi. Sebab apa? Sebab umur, peringkat umur warga emas ke atas tu dah semakin kurang, menyebabkan kadar kematian dia. Kadar kelahiran rendah tidak, sebab ramai muda, golongan muda. Kalau umur tua tinggi tidak, sebab yang dekat atas ni puncak dia rendah, bilangan dia sedikit. Kumpulan tanggungan rendah, salah. Kumpulan tanggungan tinggi. Kumpulan tanggungan tinggi. Apa maksud kumpulan tanggungan? Nanti kalau keluar soalan seumpama ini, saya tak katalah soalan macam ni keluar kan, salahkan cahaya pula, sedih saya kan. So saya tak nak sedih-sedih. Saya tengok tanggungan rendah ni maksud, kalau kita tengok dekat bawah piramid ni, bilangannya sedikit, itu je maksudnya tanggungan dia rendah. Kalau bawah piramid, macam piramid kita tengok kan, piramid kan tapak dia luas, besar, banyak. Bila banyak itu maksudnya kumpulan tanggungan tinggi. Apa maksud kumpulan tanggungan ni? Orang yang tidak bekerja. Anak-anak, adik-adik yang duduk di sekolah, termasuklah calon-calon SPM ni, duduk dalam kategori kumpulan tanggungan. Tanggungan yang orang tanggung kita. Nak pergi sekolah, mak bagi duit, ayah bagi duit, nak top up, kakak bagi duit. Itu kumpulan tanggungan. Jawapan dia adalah A, kadar kematian tinggi. Contoh soalan yang kedua berdasarkan rajah juga. Ini rajah pun geografi fizikal juga. Geografi fizikal berkaitan dengan struktur bumi. Yang ni aras senang sebenarnya. Tapi kalau calon-calon, alamak lupalah rajah ni. Tapi saya nak beritahu, rajah ni popular. Popular. Dan perlu murid-murid ketahui. Cikgu tak ingat, cari balik. Macam mana nak cari balik? Dalam buku. Cikgu, buku dah tak ada. Boleh rujuk guru-guru geografi anda. Saya yakin mereka akan bantu anda. Ditanya tentang bahagian lapisan bumi yang manakah berlakunya arus perolakan. Banyak kali ni arus perolakan ni. Apakah ia katakan dengan arus perolakan? Arus perolakan adalah di mana dalam lapisan bumi ni dia ada bergerak. Bergerak, berlakunya gempa bumi, berlakunya letusan gunung berapi, itu adalah disebabkan oleh arus perolakan ni bergerak. Yang baru-baru ni kan ada letusan gunung berapi di negara jiran. Itu adalah disebabkan oleh pergerakan di lapisan yang berlakunya adanya arus perolakan. So A ni adalah kerak bumi. Atas kali ni tempat kita berpijak ni, itu adalah kerak bumi. B adalah lapisan mantai. Ni yang berlakunya letusan gunung berapi kan, keluar lava yang warna merah tu kan. Itulah letaknya arus perolakan di lapisan mantai. B. C, teras luar. D, teras dalam. So nak uji kefahaman murid-murid, cuba cari satu whiteboard. Saya bagi satu teknik lah. Cari satu whiteboard, tak ada pun kertas. Boleh buat bulatan. Cuba buat bulatan dan buat lapisan-lapisan itu, cuba labelkan. Itu cara kita nak ingat. Kita lukis. Sebab bila tangan kita bergerak, kita boleh ingat fakta. Jangan cari rajah yang dah tersedia. Kita curi lukis sendiri. Bila kita lukis sendiri, saya yakin boleh ingat. Macam saya lah, macam mana saya boleh ingat? Sebab saya sentiasa bergerak, menulis kan. Sebab tu saya boleh ingat. So jawapan dia adalah B. Masih bersemangat? Kekal bersemangat, kekal aktif. Kita teruskan lagi dengan contoh soalan berdasarkan rajah juga. Kita dah belajar dah hari sebelum ini tentang maklumat. Lepas tu kita tengok ada rajah. Ni ada rajah, tadi rajah bumi, ini rajah
dipanggil pernah dengar tak? Mawar angin. Mawar angin. Mawar tu dia ambil perkataan bunga mawar. Okey. Mawar angin adalah satu rajah yang dilukis untuk merekod arah tiupan angin. Dalam masa 1 bulan, dia akan tanya, Raja Debawah menunjukkan mawar angin mudah bagi bulan Ogos. Kenapa dia bagi faktor bulan Ogos? Sebab dia nak calon-calon ingat hari dalam bulan Ogos ada berapa hari. Dalam bulan Ogos ada 31 hari. Soalan dia adalah, berapakah bilangan hari tenang? Bermaksud hari tenang tiada tiupan angin. Yang direkodkan, kalau murid-murid tengok, saya ambil contoh yang paling hampir dengan saya ni, yang ada 12, 13, 18, 19, 27, 28, 29 ni, yang 12, 13, 18, 19 tu adalah tarikh. Maksudnya 12 hari bulan 8, 13 hari bulan 8, 18 hari bulan 8, 19 hari bulan 8, 27 hari bulan 8, 28 hari bulan 8, 29 hari bulan 8. Ini adalah arah angin bertiup ke arah tenggara. Begitu juga dengan 38 sana tu, itu adalah bertiup ke arah timur barat daya. Timur laut, salah. Timur laut. Utara. Timur laut, tenggara, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Salah kadang-kadang terlupa juga. Biasalah kan terlupa. 38 itu yang berlaku murid-murid dalam dewan Kalau kita tersalah, terlupa, kita boleh ulang kembali. Macam saya tadi kan, saya terlupa. Terlupa salah. Cuba kita ulang kembali. Sebab bila kita ulang kembali, memori itu dah ada dalam kita punya ingatan. Cuma kita gagal nak panggil dia balik. Kita panggil dia kan, macam mak adik-adik panggil kan, mari balik, tak balik. Mari balik, tak balik. Mari balik, baru balik. Kita kena panggil memori kita. InsyaAllah saya yakin murid-murid boleh ingat fakta seperti mana yang berlaku kepada saya tadi. Saya tak ingat, saya cuba recall balik. Panggil balik. So jumlah hari tenang kita kena kira lah berapa hari kan. 1, 2, 9, 11, 12 tu kira. Jumlah hari yang dalam bulan Ogos 31. So kita kira-kira ada 29 hari. Ada 28 hari. So ada berapa hari yang baki? Kita tengok 2 hari bukan? Berapa baki tadi? 31, 28. 3 hari. Berapa? 28, 29, 30, 31. Itu cara dia. Maksudnya tidak direkod. Tarikh-tarikh yang tidak ada dalam mawar angin itu menunjukkan bahawa hari tenang. 4 hari salah, 5 hari pun salah. Ini penting ada belajar dalam geografi tingkatan 5. Tingkatan 5 tentang cuaca dan iklim. Rekod bagaimana kita nak merekodkan arah tiupan angin di satu tempat, satu kawasan, satu negeri ke negara. Contoh soalan berdasarkan peta. Ada peta dunia. Ini peta dunia. Ini saya kata tadi, dia duduk di aras tinggi. Sebab apa? Dia memerlukan murid-murid mengenal pasti lokasi. Mengapa kawasan Belorek dalam peta mempunyai iklim yang sama? Dia menguji kefahaman, menguji tahap kefahaman murid-murid. Kalau murid-murid calon-calon SPM tak tahulah negara yang dilorekkan itu seperti mana yang saya telah bulatkan, dia tidak akan tahu iklim yang sama tadi. Kedua negara ini adalah iklim dia khatulistiwa. Khatulistiwa, pengaruh tiupan angin monsun, pengaruh kejadian 4 musim, kedudukan pada garis lintang, keadaan muka bumi yang pelbagai. Jawapan dia adalah kedudukan pada garis lintang utara. Tolong beri perhatian kepada soalan berkaitan dengan peta. Ini peta Malaysia, tadi peta dunia. Dia tanya juga X dengan Y, mengapakah kawasan yang bertanda X dan Y dalam peta di atas menjadi tumpuan penduduk. So kita tengok jawapan dia. Kita tengok jawapan dia. X dengan Y, tanah berpasir, aktiviti pelancongan, industri menapis petroleum. Ini adalah X tu di Kertih, Terengganu. Tanah rancangan pertanian. Ini peta. Tolong beri perhatian kepada peta dunia, peta Malaysia. Macam mana nak tengok? Tengok balik buku teks. Tengok balik buku teks. Ini contoh soalan berdasarkan foto. Tadi peta ni foto. Aktiviti dalam foto di atas kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. Memajukan industri otomotif, menstabilkan harga bahan api, memajukan industri petrokimia, mewujudkan kawasan pembiakan ikan. Saya nak pesan kepada calon-calon,
Pergi buka internet, siapa yang internet ataupun di handphone masing-masing, kita type dekat enjin carian, contohnya Google. Okey, boleh type gambar-gambar. Okey, gambar-gambar, sebab akan ada dalam soalan geografi kita satu ada foto. Wajib ada soalan berkaitan dengan foto. Okey, ini jawapan dia. Ini ada contoh, ini adalah gambar kelapa sawit, tandan kelapa sawit. Okey, selesa tandan tersebut boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga hidro. Tidak, hidro berkaitan dengan air. Biomas, ya, sebab ini adalah sisa pertanian. Tenaga kinetik tidak, dia bukan tenaga pergerakan. Tenaga geotermal, bukan geotermal, adalah uap air panas. Okey, ini adalah jawapan dia adalah tenaga biomas. So, boleh cari gambar-gambar yang berkaitan untuk kita target-target. Bukan target tak baik juga target-target tu. Orang marah orang kat saya, bukan target-target. Kita nak perluaskan kita punya pengetahuan. Okey, berkaitan dengan foto-foto yang mungkin boleh keluar dalam soalan geografi kertas 1. Tak tengok, tak tahu. Tengok, pasti anda boleh jawab geografi kertas 1. Itu dia. Cikgu Fitri dah bagi tips tentang soalan-soalan yang melibatkan rajah, peta dan juga foto. Ingat tak apa Cikgu Fitri kata tadi? Cuba latih, lukis, tulis agar adik-adik atau calon-calon SPM di luar sana boleh ingat. Jangan ke mana-mana, ada banyak lagi panduan selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih bersama saya Yuyu dan juga Cikgu Fitri. Kalau dari awal tadi Cikgu Fitri telah pun menjelaskan tentang format soalan, bagaimana kaedah-kaedah terbaik untuk memilih jawapan dan memahami kehendak soalan. Di segmen terakhir ini Cikgu Fitri akan berkongsi dengan calon-calon SPM semua tips untuk cemerlang. Jom Cikgu Fitri. Okey, terima kasih. Saya teruskan lagi dengan tips cemerlang geografi kertas 1. Tak ada petua, tak ada ubat yang menjarak, tak ada pil ajaib. Saya bagi teknik-teknik yang paling santai, relax supaya calon-calon tenang, kekal, bersemangat dan aktif meneruskan perjuangan dalam menghadapi perasaan sijil pelajaran Malaysia, di mana sijil pelajaran Malaysia ini penting untuk kehidupan adik-adik. Okey, kerjaya adik-adik nanti. Tips cemerlang geografi kertas 1, kita tengok yang pertama. Bila kita tengok soalan, apa yang perlu kita buat? Jangan termenung, jangan terfikir terus. Kita baca arahan soalan secara berulang kali. Pertama, kita baca daripada soalan dia. Saya bacalah contoh, nanti cikgu murid-murid cakap, cikgu bagilah contoh. Ini contoh saya baca. Mengapakah Malaysia berpotensi menjana sumber tenaga hidroelektrik? Jangan buat apa-apa, baca saja. Okey. Tiupan angin monsun, terdapat sungai yang berliku, kawasan tak ada air yang banyak sungai beraliran deras di bahagian hulu. Baca, itu yang pertama. Baca je. Baca kali kedua. Baca yang kali kedua, barulah kita kena kenal pasti kata kunci. Barulah tangan kita nak conteng-conteng. Tadi jangan conteng, kita baca saja. Bila kita baca, kita dah mendapat gambaran awal tentang soalan yang dikemukakan. Barulah kita baca yang kali kedua. Yang kali pertama kita tengok, tak apa kenal lagi. Kali kedua barulah kita cam soalan tu, kita kenal sikit tentang soalan, kita kenal pasti kata kunci dia. Mengapa? Ditanya mengapa? Why? Mengapa? Berpotensi, Malaysia tahulah negara kita lain, berpotensi menjana sumber tenaga hidroelektrik. Mengapa Malaysia berpotensi menjana sumber tenaga hidroelektrik? Cikgu, saya tak dapat kena pastilah mana kata kunci. Baca sekali lagi, kita gariskan. Tidak ada markah untuk beri kata kunci ni, untuk kita beri fahaman kepada diri kita sendiri. Kita dah baca, kita dah faham dah kata kunci dia apa kehendak soalan. Tadi kita dah baca dah sekali imbas pilihan jawapan. Okey, itu yang bacaan kali pertama. Bacaan kali kedua, kita tandakan kata kunci dia. Kita kalau mungkin ada calon-calon, ada setengah calon dia suka gunakan pen berwarna lah, ataupun dia guna pen lah, guna pensel pun boleh kan. Takut nanti tersalah tanda kertas OMR kan, kertas yang objektif tu. Tapi terpulang kepada calon-calon, saya yakin calon-calon ada kreativiti sendiri. Tapi pada senang pakai pensel tu, gariskan apakah kehendak soalan. Kita dah tahu dah, kita bacaan kali pertama kita faham secara sekali lalu. Bacaan kali kedua kita kena pasti kata kunci dia. Lepas kena kata kunci, kita dah garis kata kunci. Ketiga, menilai setiap pilihan jawapan. Maksud menilai tu apa?
kita baca satu persatu pilihan jawapan. Jangan tanda apa-apa lagi. Okey, baca dulu, lepas baca baru kita tanda tiupan angin monsun. Kita rasa ini adalah jawapan yang tidak betul. Terus kita buat garisan. Okey, kita tutup pandangan. Ada setengah calon dia tutup terus, dia letak pembaris dekat atas A tu sebab dia tak nak terganggu dengan pilihan jawapan A tadi. B, terdapat sungai yang berliku, kita garis lagi. Kalau kita tak pasti, kita jangan garis, kita tinggalkan, kita terus kepada C, kawasan tadan air yang banyak. Kita rasa tak juga. Okey, D, banyak sungai beraliran deras di bahagian hulu sungai. Kita akan jumpa. Katalah A itu adalah pilihan yang betul. Jangan mudah terpengaruh. Kita baca juga B pun, C pun, D pun. Kita jangan tinggalkan. Kita baca satu persatu. Kalau tak dapat jawapan macam mana? Kalau tak dapat, A pun tak tahu betul ke salah. B pun tak tahu betul ke salah. C pun tak tahu, D pun tak tahu. Bertenang, tarik nafas. Sebab tu kita perlu baca secara berulang. Sebab mungkin kita lambat untuk panggil. Okey, bila dah kena pasti yang jawapan yang paling tepat itu langkah yang keempat. Okey, kita terus tandalah. Okey, tanda dulu. Okey, ada setengah calon, dia akan tanda pada kertas soalan dan pada masa yang sama dia tanda juga pada kertas jawapan. Okey, ada juga calon yang ditanda-tanda dulu pada kertas soalan. Pada akhirnya baru ditanda pada objektif tu. Itu bahaya. Okey, sebab apa? Sebab nanti kita terlupa nak tanda pada A tu. Menyebabkan kita kalut. Bila kalut, kita tergesa-gesa, mungkin kita tersalah tanda. Pada kertas soalan, kita tanda jawapan dia D. Tapi dalam soalan borang jawapan, kita tanda dia C. Tolong semak. Pastikan dia selari. Kalau D pada kertas soalan kita tengok pada borang jawapan, pastikan D juga. Kadang-kadang kita tersalah menanda. Mungkin silau ke, kita tak perasan ke, tu masa yang kita gunakan jangan tergesa-gesa. Bila kita tergesa-gesa, kita tak dapat, kita dah tahu dah jawapan dia, dah buat pilihan yang betul, salah tanda pula, itu pun mungkin boleh berlaku. Salah tanda itu panggil teknikal, masalah teknikal, masalah manusia, human. Kita punya mungkin ada kekeliruan dan sebagainya, elakkan. Tak jumpa jawapan. Ini soalan Yuyu tadi. Tak jumpa jawapan. Jangan sedih. Okay, tak jumpa jawapan. Apa yang perlu kita buat adalah tinggalkan dan beralih ke soalan seterusnya. Jangan tinggal terus. Tinggal terus, kita teruslah rugilah markah kita. Satu soalan, satu markah. Kalau 10 soalan kita tinggal, dah hilang 10 markah. So, jangan tinggalkan terus. Ini cara yang kita tinggalkan. Sebab apa kita tak jumpa balik. Jangan padam. Kita dah buat tanda dah. Macam contoh paparan saya ni, kita dah buat dah. Tapi kita tak yakin pula jangan D itu jawapan dia. So kita janganlah padam lagi. Kita tinggalkan. Cara dia bulatkan pada nombor soalan. Pada kertas soalan kita bulatkan. Supaya nanti kita undur balik. Okay, soalan yang belum kita selesaikan, kita dapat kena pasti bahawa soalan itu belum kita jawab. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua boleh juga kita lakukan adalah kita bulatkan nombor soalan pada borang jawapan, kertas jawapan. Maksudnya kita tengok kertas jawapan kita, mana yang kita nombor yang kita bulatkan itu belum kita jawab sepenuhnya. Bila dah jawab, nanti kita padam balik bulatan itu supaya kita dapat jawab ke semua soalan. Sebab wajib jawab 40 soalan objektif untuk geografi kertas 1. Kalau dah tinggal lah cikgu, saya dah tinggal dah, saya dah pergi dah ke soalan lain. Soalan lain pun tak boleh panggil juga. Tak boleh panggil juga. Semua soalan tak boleh panggil. Mungkin anda perlukan rehat, minum air, ataupun kalau ada rasa nak buang air boleh ke tandas ataupun perkara-perkara semua. Mungkin ada beberapa teknik ini saya baca dari beberapa buah buku panduan lah. Mungkin kita boleh goyang-goyangkan pensel di jari, goyang-goyangkan sedikit kaki, ataupun mungkin tangan kita gerak-gerakkan. Itu cara kita nak hilangkan kita punya stres. Dari segi teknik lah, dari segi fikiran, kita kena selaraskan dengan kita punya teknik supaya kita dapat menjawab soalan dengan sebaik yang
Mungkin. Itu dia. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Okey, good luck untuk geografi kita 1. Ada soalan? Boleh tanya dia soalan ke? Tak ada lah, dah faham dah dia kata. Okey. Itu dia. okey. Terima kasih Cikgu Fitri kerana sudi berkongsi ilmu, tips dan juga panduan untuk calon-calon SPM bagi kertas 1 geografi. Ingat apa yang Cikgu Fitri katakan sebentar tadi, kalau tidak boleh jawab sekalipun, perlu jawab semua 40 soalan yang diberikan. Kepada calon-calon SPM yang mungkin ketinggalan siaran ini, anda boleh menyaksikan semula dan menonton semula apa yang Cikgu Fitri ajarkan di YouTube Didik TV KPM. InsyaAllah semoga berjaya semua. Kami semua warga Didik TV ucapkan selamat maju jaya. Didik TV KPM